Okey, anak-anak, hari ni kamu berjumpa grup-grup sejarah. Inilah dia grup-grup sejarah. Cikgu Rosakila sedia rambut panjang mengurai. Yang 2 orang lagi gagal dicari. Can we start? Boleh kita pass kepada Sir Syairan dulu untuk start Okay, Sir Syairan, you start first. Okay, persilakan Sir Syairan. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang, apa kabar? Okay, jadi apa tujuan kami bertiga yang handsome, cun melecun tapi tak ada rambut ni? Nak berjumpa dengan anda pada petang ni. Jadi kita nak berkenalan dan juga kita nak bagi sedikit overview sebenarnya. Overview yang ni untuk hari ni kita nak lebih fokus pada apa sebenarnya yang kita dah belajar sepanjang tahun waktu kita Form 4 dan juga sepanjang tahun waktu kita Form 5. Okey, jadi apa yang saya nak kongsikan dengan anda, okey, sekadar nak ingatkan anda, okey, kita untuk tingkatan 4, pada siapa yang tak ingat, total yang kita ada semua 10 bab, dan juga untuk tingkatan 5, kita ada total apa yang kita tengok, ada 9 bab. Yang ni semua orang dah memang sedar, aware, dan juga semua orang memang dah tahulah pasal ni. Okey, jadi, okey, apa yang kita nak buat untuk hari ni, kita sekadar nak ingatkan anda semua sepanjang masa yang ada ni, apa bab-bab yang kita dah belajar sepanjang tahun. Jadi saya akan fokus pada topik-topik dan juga apa benda yang kita dah belajar, ingatkan anda apa yang kita dah belajar. Manakala Puan Rosa, dia akan fokus lebih kepada contoh-contoh soalan dan juga Cik Syami pun akan tengok pada soalan-soalannya lah. Okey, jadi untuk hari ni, kita bermula lah. Terus kita mulakan dengan topik-topik yang ada dekat dalam tingkatan 4 lah. Okey, pada siapa yang ingat lagi, dekat dalam tingkatan 4 kita dah belajar. Okey, antaranya kita dah belajar bab 1. Saya tak semestinya gunakan nama yang betul lah. Okey, sekadar nak bagi dia lebih senang untuk kita faham lah. Okey, di mana kita belajar pasal tamadun awal, lepas tu kita ada pula bab 2, kita ada peningkatan tamadun. Lepas tu kemudiannya dekat dalam bab 3, kita ada bincangkan juga pasal tamadun, di mana tamadun yang kita belajar pasal tamadun awal yang dekat ada kawasan Asia Tenggara. Okey, jadi kalau kita tengok kan tiga ni, okey, bab 1, bab 2, bab 3 dan kemudiannya kita sambung dengan bab 4. Okey, bab 4 kita turut belajar pasal tamadun juga, tapi dekat dalam bab 4 apa yang kita bincangkan sebenarnya lebih pada apa yang dipanggil sebagai tamadun Islam. Kalau kita perasan, okey, ini sekadar nak ingatkan anda apa benda yang belajar daripada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, okey, dan juga bab 5, 6, 7, 8 kita kategorikan sekali lah dengan bab 4. Sebab semuanya berkenaan dengan tamadun Islam. Okey, dan juga okey, tamadun awal ni apa yang kita dah belajar. Jadi pada siapa yang tak ingat, simple je. Tamadun awal maksudnya dalam sejarah dunia ni, bila bermula je lepas yang zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, zaman logam, yang sejarah yang paling awal bila bertulis, kita mulakan dengan tamadun awal ni. Jadi sebab itulah, okey, bila saya padamkan yang ni dulu, dekat dalam bab 1 contohnya kan, bab 1 kita dah bincangkan pasal apa? Kita bincangkan pasal nombor 1, Mesopotamia. Okey, semua ingat kan? Mesopotamia. Nombor 2 kita dah bincang pasal Mesir Purba. Lepas tu nombor 3 kita bincang pasal tamadun Indus dan juga yang keempat kita bincangkan pasal tamadun Kongo. Okey, saya sekadar nak ingatkan anda semua, Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan juga Kongo ni, okey, nombor 1. Pasal apa Mesopotamia yang first kita belajar? Sebab tu in English dia dipanggil sebagai the cradle of civilization. Tahu cradle? Cradle ni buaian. Maksudnya ketamadunan manusia, baby manusia ni bermula dengan tamadun Mesopotamia. Sebab itulah the cradle of civilization. Lepas tu kita ada pula Mesir Purba. Mesir Purba untuk pengetahuan anda pula simple je. Okey, Mesir Purba dia ada kaitan. Kalau kamu ingatlah ada nama-nama kan, bandar-bandar seperti kita ada bandar-bandar purba seperti Thinis, kita ada bandar-bandar seperti Memphis. Okey, perasan kan? Jadi kita ada Thebes, okey. Dan juga majoriti nama-nama ni sebenarnya bukan nama dalam bahasa Mesir. Tapi mereka ni merupakan nama-nama yang datangnya daripada Yunani. Mana pula Yunani ni datang? Itu sebab kena belajar pula bab 2.
Sebab dekat dalam bab 2 kita belajar, okey, ada Yunani, lepas tu Rom, betul? Di mana Yunani tu dia akan jajah apa? Mesir Purba. Yang menariknya kaitan dengan bab 2. Yunani akan jajah Mesir Purba. Mesir Purba pula pernah menjajah Mesopotamia. Lepas tu kemudian Yunani akan dijajah pula oleh siapa? Tamadun Rom. Jadi sebenarnya yang mempopularkan Mesir Purba merupakan tamadun Yunani dan juga tamadun Rom. Jadi itu yang kita tengok. Parsi, pada siapa yang tertanya-tanya tu, Parsi itu dekat sini. Parsi ini nama lain bagi Iran dan juga moden Iraq sekarang ni. Okey, Puan Rosa, ada apa tambahan yang untuk yang tamadun-tamadun awal yang menarik ni? Seminar All Out SPM berdurasi 209 jam yang meliputi setiap topik dalam setiap subjek beserta strategi untuk menjawab each and every single paper yang ada. Bermula 17 Disember, jumpa kami. Untuk tamadun-tamadun awal ni, also student, kamu kena tahu tentang selain daripada Mesir Purba, Mesopotamia, ada satu lagi tamadun yang sangat-sangat menarik. Okey, yang telah lama memulakan perdagangan dengan Asia Tenggara, iaitu tamadun? Tak jawab pun, tamadun jawab pun. Okey, tamadun Indus. Tetapi tamadun Indus belum melakukan perdagangan sehingga mereka berpindah ke kawasan barat India, iaitu bermulanya tamadun India. Okey, Syairan akan terangkan tentang ni lebih lanjut atau sekarang saya akan terangkan kepada mereka? Okey, jadi Puan Rosa teruskan dulu. Silakan. Okey, anak-anakku sekalian. Okey, now time to Lisa Blackpink, okey? Nak buat performance. Okey. Anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, saya nak kamu buka fikiran kamu, buka pemahaman kamu tentang sejarah SPM 1249. Okey. Sejarah SPM ada tiga kertas anak-anakku sekalian, okey. Tiga kertas ni akan menyumbangkan kepada 100% markah. Okey, cikgu buat dulu pembahagian sebelum kita pergi ke topik-topik yang seterusnya untuk pemahaman kamu, sebab tahun ni kamu pergi sekolah berapa hari je kan? Okey. Kertas 1249 sejarah ni dia terbahagi kepada tiga. Okey, 12491, 12492 dan 12493. Kertas 1, kertas 2, kertas 3. Okey, untuk kertas 1 kamu diberi peruntukan selama 1 jam. 1 jam untuk menjawab 40 soalan objektif. Okey. Biasanya kertas 1 akan bermula pada pukul 8 sehingga 9 pagi on the actual date of the exam, SPM exam. Okey. 8 sampai 9 pagi akan bermulanya kertas 1 SPM sejarah. Okey, kertas 1 ni ada 40 soalan objektif, 20 soalan daripada silibus form 4 yang kamu learn daripada 10 chapter. Okey, dan 20 soalan lagi datang daripada silibus form 5 yang kamu belajar daripada 9 chapter. Okey, soalan 1 sehingga soalan 20 adalah soalan form 4. So dekat situ ada 20 soalan, maka keberangkalian untuk keluar setiap bab ialah 2 soalan. Faham? Okey, untuk objektif. Kemudian soalan 21 sehingga soalan 40 adalah soalan untuk silibus form 5. Setiap bab mesti ada soalan objektif. So don't skip. Okay, don't skip. Kamu kena understand very clear every chapter. Kemudian kertas 2. Kertas 2 biasanya 8 sampai 9 pagi adalah kertas 1 exam. Okay. Kemudian dia akan break sejam. Pukul 10 sehingga 12.30 akan bermulanya kertas 2 SPM sejarah. The same day for kertas 1 dan kertas 2 akan bermula pada hari yang sama. Okey, kertas 2 ni kamu diberi dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Bahagian A akan diberi 4 soalan struktur. This is compulsory. By hook or by crook, you have to answer 4 soalan struktur ni. Tiada pilihan. Okay? 4 soalan struktur ni akan dipecahkan kepada soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Wajib jawab. Okay? 4 soalan struktur ni biasanya 2 soalan datang daripada form 4 dan 2 soalan lagi daripada form 5. That's why if you want to score A or A plus or A minus, kamu kena cover semua 19 bab. Okay, tak ada jalan pintas.
Soalan satu ni biasanya dia akan pecah. Satu A, satu B, satu C, satu D, satu E. Sampai D saja. Biasanya untuk soalan struktur yang setiap satu berjumlah 10 markah ni akan ada soalan kebat. Contohnya daripada 10 markah akan ada antara 2 hingga 4 markah soalan kebat. Paling banyak 4. Daripada 10 markah tu, 2 hingga 4 adalah soalan kebat. Tak tentu kadang-kadang 2 markah, kadang-kadang 3 markah, kadang-kadang 4 markah. Paling banyak 4 markah. Faham? Okey. Kemudian bahagian B, soalan esei. Soalan esei akan diberi 7. Sebelum ni daripada soalan SPM tahun 2003 sehingga sekarang, soalan esei ni berjumlah 7 dia bagi. Daripada 7 soalan esei ni, 3 soalan datang dari form 4. Okey, dan 4 lagi soalan datang dari form 5. Kamu tengok kamu tengok. Soalan struktur nombor 1, 2, 3, 4. Kemudian soalan esei akan bermula pada soalan nombor 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 soalan tu kamu berhak memilih. Kamu jawab 3 saja. Satu soalan esei berjumlah 20 markah. You have to answer 3 essay question untuk achieve 60 markah. Faham? Sebab struktur 40 markah, esei 60 markah. So esei you have to answer 3. Okay? Bagaimana kamu nak memilih-milih? Kamu tengok keupayaan kamu. Dalam soalan esei ni dia akan pecah. Contoh 5 5A, 5B, 5C. 5C tu biasanya adalah soalan kebat. Okay, 5C biasanya soalan kebat. Kamu nanti tertanya-tanya, cikgu soalan kebat ni berjumlah berapa? Soalan kebat ni dia paling sikit 6 markah. Paling banyak capai sehingga 8 atau 10 markah. Dia tak tentu. Kita tak boleh nak predik sebab ada satu tahun tu soalan kebat cuma berjumlah antara 4 hingga 6 markah. Ada satu tahun tu sehingga 12 markah. Kita tak boleh nak agak-agak. Tapi kita boleh agak-agak lah antara 6 hingga 10 markah. Okey? Kamu pilih. Bila menjawab, hendaklah kamu tulis nombor soalan. Contohnya, kamu pilih soalan esei nombor 5. Tulis 5A, jawab. 5B, jawab. Jangan tak tulis soalan. Kalau kamu tak tulis soalan, bermaksud pemeriksa kertas, the examiner tu, they don't know you, you also don't know them. Sebab yang ada di kertas tu cuma angka giliran. Tak ada nama kamu. So jangan pandai-pandai lah duk buat firman Allah Ta'ala. Janganlah engkau menganiaya anak yatim. Tak payah tak payah. Sebab you don't know either examiner tu Muslim ke, Indian ke, tak tahu kan. Sebab kertas kamu tidak berada di negeri kamu. Okay. Kemudian soalan tu akan pecah A, B dan C. Okay. Tulis 5A, 5B, 5C. Right? Kemudian kertas 3. Kertas 3 ni senang lah, kertas untuk bonus kamu. Kertas 3 kamu diberi satu soalan sebelum biasanya dia akan bagi antara sebulan atau 3 minggu sebelum bermulanya SPM. Dia akan bagi kertas 3, tajuk kertas 3 pada kamu dan kamu boleh bersedia. Kamu bawa lah bahan apa pun yang ada kaitan dengan bab tersebut. Faham Okey, macam mana nak kira markah? Kertas 1 berjumlah 30%. So if you score 30/40, kamu betul 30/40, then times dengan 30%. Okay. Paper 2 combination structure and essay akan berjumlah 50%. Paper 2 ni sangat-sangat penting. Okay. Paper objektif ni kalau kamu nak score A, at least kamu kena dapat 25 and above. Don't get less than 25. Okay. Kemudian paper 2 50% dan paper 3 20%. Paper 3 tu untuk dapat 20% kamu kena dapat 90 something over 100. If you get less than 50 meaning jawapan kamu tersasar. Walaupun kamu boleh tengok buku tetapi jawapan kamu tersasar. Okey. Sekarang ni cikgu dah terangkan tentang paper. Kita pergi dekat Sir Syahmi untuk mengetahui kandungan bab selepas tu. Adakah Sir Syahmi akan terangkan tentang bab 2 pula atau bab 3? Isi kandungan bab 3? Sekejap, ada student nak screenshot, okay? Boleh. Okey. Student nak screenshot. Any question untuk combination bab ni boleh tanya kita sekarang. Saya selalu kurang masa untuk kertas 3. Kertas 3 ada 3 jam sayang. Kalau kamu tak betul-betul estimate masa untuk jawab dalam masa 3 jam untuk jawab antara 9 soalan, bermaksud kamu tak pandai untuk membahagikan masa. Okey, kertas 3 biasanya antara 9 soalan. Soalan pertama 5 markah.
Soalan pertama hingga soalan keempat atau kelima adalah soalan fakta yang kamu boleh tiru daripada buku teks. Tetapi soalan 6 atau soalan 5 sehingga ke soalan 9 adalah soalan kebat. 9 adalah soalan rumusan. Okay. So untuk soalan kebat ni, kamu tak boleh datang masuk ke kelas exam lenggang kangkung. Kamu kena sediakan bahan daripada internet. Okay, we try. Kami 3 orang ni akan try untuk masukkan bahan kertas 3 dalam seminar nanti yang 19 jam tu. That's why tunggu kehadiran kami yang very gorgeous ni. Okay, malas nak cakap apa sebab Tomo ada, Lisa Blackpink ada tu, Shahizi Sam ada. Malas nak cakap apalah. So register cepat-cepat. 19 bab ni kami akan terangkan secara detail. Bahan untuk kertas 3 pun kami akan bagi dan kami akan ajar kamu chapter to chapter sampai kamu tak rasa miss langsung untuk satu pun, even though ada student di kalangan kamu yang pemalas antarabangsa yang selama ni tak pernah belik buku. Okay, never mind, join MC. Seminar All Out SPM berdurasi 209 jam yang meliputi setiap topik dalam setiap subjek beserta strategi untuk menjawab each and every single paper yang ada. Bermula 17 Disember, jumpa kami. Okay, antara sebab lah saya duk rasakan kenapa kebanyakan student tak sempat nak jawab kertas 3 ni, tak cukup masa. Antara sebabnya bila diorang dapat soalan, diorang buka buku, diorang salin semua. Diorang salin semua. Dengan tak ada kaitan pun diorang tulis juga. Itu pasal tak sempat. Jadinya berbalik kepada senang je macam Sir Syairan cakap pagi tadi. Simple saja. You baca soalan, you tengok jawapan. Kena ke tak kena? That's all. Apa ingat korang ingat fikir bila korang tulis semua memang korang dapat full mark macam tu? Of course lah tidak. Baik gang. So, berbalik kepada topik kita tadi yang mana Sir Syairan explain bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 berkaitan dengan tamadun. Okey, sedikit kefahaman saya bagi kepada awak. Sebenarnya maksud tamadun tu sendiri. Maksud tamadun tu sendiri sebenarnya adalah sebuah bandar. Sebuah bandar. Jadi sebenarnya kita belajar bandar yang pertama wujud di dunia adalah Mesopotamia. Bandar, benda macam tu. So jadinya geng, dalam bandar, dia mesti ada ciri-ciri dia. Kan, dia mesti ada ciri-ciri dia. Ya betul, tamadun ada 2 maksud, satu adab, satu bandar. Ya betul. Ya betul, mesti kena ada dia 2 maksud, bandar dengan adab. Cumanya yang kita berborak, yang kita berbincang sekarang berkaitan dengan bandar, sebuah bandar yang terawal wujud di dunia. Itu antara maksud tamadun. Jadinya, sesebuah bandar mesti kena ada ciri-cirinya tersendiri. Contoh, sesebuah bandar kena ada sistem pemerintahan. Macam contoh kita di Malaysia sekarang. Yes. Kita ada sistem pemerintahan. Sebab tu dekat bab 2, awak belajar 4 bandar ataupun awak belajar 4 tamadun. Iaitu awak belajar pasal Yunani, Rom, lepas tu lagi awak belajar pasal China dengan India kan. Kan diorang kan ada ciri-ciri dia seperti yang pertama kita ada sistem pemerintahan. Lepas tu pula macam mana perundangan di bab 2 tu. Ada undang-undang masing-masing. Of course, setiap negara, even kita tengok dalam dunia hari ini pun, setiap negara tu ada undang-undangnya tersendiri. Ya, macam kita di Malaysia, undang-undang kita tak akan sama dengan undang-undang negara Nepal. Dia lain. Jadinya geng, so senang cerita dalam bab 2 ni, 1, 2 dan 3 kebanyakannya adalah bercerita mengenai ciri-ciri sesebuah bandar dan dia masukkan juga sedikit sumbangan. Ingat satu benda. Bila dalam sejarah dia kata pasal sumbangan, satu benda yang awak kena tahu. Benda yang pernah wujud satu ketika dahulu masih kekal sampai sekarang. Dan digunakan sampai sekarang. Itu adalah kita panggil sebagai sumbangan. Jadinya bila korang duk belajar kan, korang duk belajar pasal contoh, sumbangan tamadun Mesopotamia, ada roda. So nanti kalau korang naik kereta tu, naik motor, korang nampak macam, roda tu berpusing. Teruslah recap, itu adalah sumbangan Mesopotamia. Macam tu. Okay kan? Boleh? Okay, so saya pass kepada Sir Syairan untuk yang lebih lanjut pula. Boleh sir? Okay, boleh unmute dulu sir. Unmute dulu. Tu dia. Sorry. Maklumlah kita OG kita panggil Kita panggil OG Okay, saya sempat salin ada 2-3 soalan yang ditujukan pada Puan Rosa tadi.
Antaranya soalan ditanya bila Puan Rosa terangkan pasal kertas 2, kertas 3, dia tanya pasal nak jawab berapa perenggan. Itu satu soalan yang pertama. Jadi persoalan pasal berapa perenggan tu, dia sebenarnya pemerengganan tak ada pemarkahan. Tak ada dalam pemarkahan. Tetapi simple, fikirkan macam ni. Pernah tak kamu semua baca surat khabar? Baca surat khabar yang dia punya artikel tiada perenggan. Pernah tak baca surat khabar, artikel tak ada perenggan? Tak ada. Pasal apa? Pasal bila kamu baca tu, katakanlah tengah-tengah baca tu, mak cakap, Kak Long, tolong sidai kain kejap. Kamu pun pergi sidai kain, kamu patah balik tengok surat khabar tu, aku baca dekat mana tadi? Tu satu. Bila kita buat pemerengganan, kita memudahkan pemeriksa untuk baca dan bagi markah. Dan mata kita pun tak jemu pandang. Okey, itu satu. Soalan yang pertama yang ada tadi. Okey, soalan yang saya sempat baca tadi, ada pula tanya macam mana tips nak menghafal sejarah. Pada siapa-siapa yang menghadiri sesi pagi tadi, sekali lagi saya nak ulang benda yang sama. Di mana belajar sejarah, dia kena macam naik basikal, macam tunggang basikal. Jadi tunggang basikal maksudnya jangan hafal teknik penunggang basikal. Kamu fahamkan the dynamics of penunggangan basikal. Maksudnya kita faham apa tujuan kita duduk dekat atas seat, macam mana nak balancekan badan, macam mana nak gerak, kita kena kayuh. Jadi sejarah pada siapa yang tak pandai naik basikal, itu sebagai satu contoh sahaja. Ada pula yang komen saya tak pandai naik basikal. Okey, itu sebagai satu contoh sahaja. Jadi kita kena fahamkan. Jadi okey, boleh saya sambung sikit Okey, di mana macam yang Cik Syami pun tadi dah sambung kan. Okey, di mana senang fahamkan overall apa benda yang kita belajar. Tamadun awal, maksudnya manusia baru nak belajar. Maksudnya macam baby baru nak belajar, nak merangkak. Jadi bila sampai dekat peningkatan tamadun, kita belajar pasal 4 tamadun yang seterusnya. Kita belajar pasal Yunani, kita belajar pasal Rom, lepas tu kita belajar pasal India, kita belajar pasal China. Bayangkanlah peningkatan tamadun. Banyak benda yang diorang ni buat, mereka ni buat sampai sekarang kita guna. Benda yang paling simple, nombor 1, Yunani. Dia punya sistem demokrasi, sistem republik. Okey, di mana demokrasi kita guna. Republik US yang baru-baru ni adakan pilihan raya. Okey, yang saya pasti semua orang suka dengan rambut Donald Trump. Saya punya favourite rambut Donald Trump. Tak pernah bergerak rambut dia. Saya jealous betul. Okey, jadi kemudiannya peningkatan tamadun kita tengok. Okey, tu Yunani. Lepas tu Rome, Roman Empire. Semua orang pernah tengok tak FRU? Semua tahu tak polis FRU? Federal Reserve Unit. Yang polis anti perusuhan. Kalau kamu perasan pakaian dia orang macam mana? Mereka pakai topi warna merah, dibawa shield plastik, betul? Lepas tu teknik yang dia gunakan untuk suraikan penunjuk perasaan, teknik yang tamadun Rom aja. 1000 years ago, kita gunakan teknik yang Rom aja. Tak patut ke kita belajar pasal dia orang? Okey, tu habis Yunani, habis Rom, kita tengok India. Tamadun India, tamadun yang memperkenalkan nombor yang sangat-sangat penting bagi kita. Nombor apa? Kosong. Di mana kita dah belajar yang tamadun Rom, dia tak ada nombor kosong, sistem nombor dia tak ada kosong. Jadi India memulakan, tak patut ke kita respect dan belajar pasal mereka sebagai contoh. Dan juga tamadun Cina, tamadun yang favourite, semua orang paling sayang, paling suka. Pasal apa? Memperkenalkan sistem exam. Perkenalkan sistem exam yang menyebabkan kita ada UPSR, kita ada PT3, kita ada SPM yang menyebabkan anda semua happy sebab ada exam. Okey. Dan bab 3. Okey, jom kita tengok Bab 3 kita belajar pasal tamadun awal, cuma 2 saja. Agraria, kita ada maritim. Agraria, maritim. Agraria, pertanian. Maritim, semua benda yang berkaitan dengan laut. That's it. So pelabuhan ada dekat agraria atau maritim, ada dekat maritim. Jadi fahamkan. Lepas tu agama yang penting pula pada waktu ni, Hindu, agama Buddha. Okey, pada siapa yang beragama Islam yang sedang menonton sekarang ni, orang-orang Islam, Melayu Islam terutamanya dekat Malaysia ni lebih lama pada waktu dulu beragama Hindu Buddha berbanding dengan beragama Islam.
Jadi itu yang kita kena fahamkan. Okey, kepentingan dia pada kita punya cara hidup dia. Okey, itu yang kita belajar pasal pengaruh Hindu pula. Dan kemudiannya, okey, kita masuk bab 4. Islam dekat Mekah. Islam merupakan tamadun, tapi apa keunikan tamadun dia? Satu-satunya tamadun yang tak diasaskan dekat kawasan yang ada sungai, ada tanah yang subur. Dan kemudiannya kita tengok pula Islam bermula di Mekah. Sebab tu kita belajar pasal orang yang lebih fokus pada orang yang menyampaikan, iaitu Rasulullah SAW, iaitu Nabi Muhammad. Sebab tu fokus pada kita Nabi Muhammad, kehidupan sebelum dan juga selepas kerasulan, cara dakwah. Dan yang bab 5, Islam bermula dekat Mekah, tapi Islam berkembang di mana? Islam berkembang di Madinah. Jadi sebab tu kita akan fokuskan pada apa? Pada perkembangan Islam. Itu yang kita tengok pasal piagam Madinah, peristiwa hijrah, kita belajar pasal yang membawa kepada perjanjian Hudaibiyah, dan kemudian seterusnya membawa semula kepada pembukaan semula kota Mekah. Dan saya serahkan baton kepada Puan Rosakila. Dipersilakan. Okay, thank you Sifu, thank you Tomo. Okay, untuk so Sharon tadi dia dah terang sampai kat kamu sampai bab 5 form 4. Okay, you get it you get it. Okay, sekarang bila masuk bab 6, setiap satu bab you have to know the contents. Okay, bila kamu tahu tentang contents bab, maka kamu boleh tahu dekat mana soalan objektif, soalan esei, soalan structure. Okay, cikgu bagi tahu lagi sekali. Bila Sharon tadi terangkan tentang bab 5, kamu kena tahu dalam bab 5 sejarah tingkatan 4 tu tentang kerajaan Islam di Madinah tu ada 6 perkara yang kamu kena study, yang dia boleh keluar soalan objektif boleh, structure boleh, esei boleh. Okay, pertama perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah apa yang selalu keluar? Isi kandungan. Dia tak ada benda lain, isi kandungan. Okey. Yang kedua, hijrah. Kalau hijrah ni dia selalu keluar esei. Kalau hijrah. Okey, hijrah ni kalau untuk student yang biasa masuk kelas cikgu, that's why biasakan diri untuk join MC Plus, because kita akan muntahkan segala-galanya pada kamu. Okey. Bila kamu bercakap tentang hijrah, dia ada 5 benda tau. Bila siapa kepada student yang dia belum study, yang belum pening-pening lalat, yang rasa kejap lagi by end of January baru nak start, sorry, you are late ready anak-anakku sekalian. You have to start now. Okay. Untuk hijrah saja ada 5 perkara you have to know. Contoh, apakah maksud hijrah? Yang kedua, apakah peristiwa hijrah? Ketiga, bagaimana menolak anggapan barat bahawa hijrah bukan satu pelarian. Keempat, sebab hijrah. Kelima, kepentingan hijrah. Nampak hijrah saja ada 5 perkara you have to know. You have very clear about that, because soalan dia boleh pecah dekat mana-mana. Okey, perkara ketiga dalam bab 5 ialah tentang piagam Madinah. Kamu kena tahu apa itu piagam Madinah. Ada berapa fasal dalam piagam Madinah? Ada berapa perkara yang disentuh dalam piagam Madinah, dan apakah kepentingan piagam Madinah? Okey. Perkara keempat, ni topik famous untuk tahun ni ialah penyebaran Islam. Penyebaran Islam ni dia ada dekat subtopik bab 4, bab 5, bab 6. Bab 4, penyebaran Islam secara rahsia dan secara terbuka di kota Mekah. Bab 5, penyebaran Islam yang Nabi Muhammad SAW buat di luar dari semenanjung Arab. Okey. Bab 6, penyebaran Islam di Eropah. Okey. So untuk bab 5 kamu kena tahu ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam di luar kota Mekah, berlaku 4 siri perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk. Bila bercakap tentang perang, the first you have to know apa contoh perang. Kedua, kamu kena tahu tentang apakah syarat yang Islam membenarkan kita berlakunya perang. Ketiga, apakah garis panduan berperang? Nampak Untuk peperangan saja, untuk bahagian subtopik penyebaran Islam yang mengandungi 4 perang ni, kamu kena tahu syarat berperang, garis panduan berperang. Perkara kelima tentang perjanjian Hudaibiyah dalam bab 5 tu. Perjanjian Hudaibiyah kamu kena tahu sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah, okey? Isi kandungan perjanjian Hudaibiyah dan kepentingan perjanjian Hudaibiyah. Okey, dan perkara terakhir dalam chapter 5 tu adalah pembukaan kota Mekah.
Pembukaan Kota Mekah, kamu kena tahu apakah sebab Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam kembali ke Kota Mekah, membuka Kota Mekah pada tahun 630 Masihi setelah 8 tahun berlakunya hijrah Nabi dan orang-orang Muhajirin ke Kota Madinah. Okey. Yang kedua, kamu kena tahu apakah kaedah slow sikit ni. Cikgu slow sikit. Apakah kaedah ketika Nabi membuka Kota Mekah? Ada 4 kaedah. Okey. Dan terakhir, apakah kepentingan pembukaan Kota Mekah? Yang tu kami akan bagi kau detail nanti dalam seminar. Jangan risau. Join the seminar. 19 jam. Kod anak-anakku sekalian tak jemuah tengok Tomok, Lisa Blackpink dengan Shaizi Sam. Okey. Kamu tengok cikgu senaraikan ya. Kita pergi dekat bab 6. Okey. Bab 6, bab ni galau. Kamu rasa galau jiwa, sesak nafas nak study bab 6 ni. Sebab bab 6 ni dia tajuk dia tentang sumbangan kerajaan Islam. Maksud dia selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Bab 6 ni ada berapa perkara kamu kena study? Kamu nampak cikgu senaraikan. Ada 5 perkara. Okey. 5 perkara tu apa dia? Yang pertama, Khulafa Ar-Rasyidin. Ada berapa orang khalifah yang memegang title dalam sistem pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin ni? 4. Daripada 4 ni untuk paper tu biasanya khalifah mana yang selalu keluar? 2. Umar Al-Khattab dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Uthman dengan Ali biasanya keluar dekat soalan objektif. Faham? Okey. Kemudian perkara kedua dalam bab 6 adalah Bani Umayyah. Bani Umayyah, kamu kena tahu, sistem pemerintahan Bani Umayyah dia terbahagi kepada 2 tahap. Tahap pertama, sistem pemerintahan itu bermula di Damsyik di semenanjung Arab. Tahap kedua di Cordova, di Andalusia, di selatan Sepanyol apabila kerajaan Islam Bani Umayyah berjaya menakluk Andalusia. Okey, bila study tentang Bani Umayyah, biasanya Bani Umayyah adalah skop soalan esei. Esei, okey? Alright. Perkara ketiga adalah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah kerajaan yang dipimpin oleh gerakan yang berasaskan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW yang bergerak atas nama Ahlul Bait. Okey, jadi mereka memulakan gerakan secara sulit untuk menentang dan menjatuhkan Bani Umayyah. Bila bercakap tentang Bani Abbasiyah, dia boleh keluar soalan struktur, dia boleh keluar soalan esei. Bani Abbasiyah ni dia punya clue ialah pendidikan. Mereka sangat maju dalam ilmu dan pendidikan. So kalau tentang Bani Abbasiyah, dia mesti soalan berkisar tentang pendidikan. Maka soalan kebat juga akan dikaitkan dengan pendidikan dan ilmu. Faham Okey. Perkara keempat dalam bab 6 adalah kerajaan Turki Uthmaniyah yang diasaskan oleh Uthman bin Ertugrul, seorang gubernur di Saljuk yang berjaya menakluk Rom Timur. Okey, dan memulakan pemerintahan dengan keturunannya sehingga melahirkan satu raja yang sangat hebat dalam kerajaan Turki Uthmaniyah, iaitu Mehmed Al-Fatih, yang berjaya menakluk Konstantinopel, menukarkan Konstantinopel kepada Istanbul. Okey. Kemudian kamu kena ingat sumbangan. Turki Uthmaniyah ingat sumbangan. Bani Abbasiyah ingat sumbangan. Bani Umayyah ingat sumbangan. Khulafa Ar-Rasyidin ingat sumbangan. What they contribute kepada tamadun Islam. Last kali, Islam di Eropah. Kamu kena study bahagian ni, bagaimana Islam boleh tersebar ke Eropah. Bagaimana Bani Umayyah dan Turki Uthmaniyah mampu menyebarkan Islam, menyampaikan Islam sehingga ke Eropah. Padahal Eropah dulu adalah negara-negara Kristian yang dihuni oleh masyarakat Kristian. Kristian adalah identiti besar kepada Eropah. Bagaimana sebuah kerajaan Islam dan penyebaran agama Islam bermula di Eropah. Dan ketiga itu berlaku pertembungan budaya. Faham? Okey, itu bab 6. Cikgu masuk bab 7 sebelum cikgu pas kepada Sir Syami, okey? Untuk bab 7. Okey. Bab 7 tahun ni dia tak berapa famous, tapi kami akan terang. Don't worry, tiga orang ni, gorgeous 3 orang ni akan terangkan. Okey? Bab 7 ada 3 perkara yang kamu kena set ada dalam otak. Apa dia? Pertama, teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Bagaimana Islam yang bermula di semenanjung Arab itu boleh sampai ke Asia Tenggara. So, teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara ada 3 sayang. Teori kedatangan Islam dari Arab, dari China, dari India. Bercakap tentang teori, apa yang kamu kena ingat?
Pertama, siapa sejarawan yang mengemukakan teori tersebut? Yang kedua, apakah bukti yang menyokong pendapat sejarawan tersebut yang mengatakan Islam datang dari China, India ataupun Arab? Faham? Okay, the next step ialah bagaimana Islam boleh tersebar? Bagaimana Islam daripada Semenanjung Arab, daripada Tenggara Timur Tengah itu boleh tersebar ke Asia Tenggara? Cara penyebarannya ada 7 tau. 7. Tapi tak perlu ingat sampai 7 kalau nak buat soalan esei. Cukup sekadar 3. Tapi untuk kali pertama, you have to go through semua 7 faktor ni, 7 cara ni. Sebab dalam faktor tu, dalam 7 cara penyebaran tu, ada skop soalan objektif. Faham? Okey, last kali pengaruh kedatangan Islam di Asia Tenggara. Pengaruh kedatangan Islam di Asia Tenggara, dia akan pecah kepada 3. Politik, sosial, ekonomi. Okey. So Syami, you want to continue untuk chapter 8 atau chapter 9? Saya mungkin buat untuk chapter 9. Okey, cikgu sambung untuk chapter 8. Okay? Cikgu sambung untuk chapter 8. Okey. Sebab siapa yang study dekat chapter 7, actually the contents of chapter 7 boleh relate dengan chapter 8. Because chapter 8 pun pengaruh kedatangan Islam. Cuma dia lebih fokus kepada negara kita. Bagaimana Islam tersebar di negara kita. Apa pengaruh kedatangan Islam selepas dah tersebar ke negara kita.